الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hormati Fadil Ustaz Zakhwan, betul? Safwan. Seluruh ahli jawatankuasa surau, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dengar jelas suara saya? Dengar? Pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh diberkati ini. Kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas umat terdahulu. Akhirnya Allah Ta'ala menyatakan, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan, tuan-tuan, sebagai bulan muhasabah khususnya kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau boleh tak nak serius sangat. Saya nak santai-santai. Nak cerita kepada kita, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dihidangkan makanan. Bulan yang dihidangkan makanan ini kita boleh manfaat dan juga mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut jasad ni adanya pahala, dari sudut akal adanya di sana mengawal hawa nafsu kita. Tujuannya adalah apa? Untuk mentarbiah dan mendidik manusia supaya menjadi manusia hamba Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita semua ni adalah merupakan hamba Allah. Maka kita tidak ada pilihan lain adalah dengan melakukan ubudiyah, perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi makhluk yang teristimewa. Kalau kita melihat kepada malaikat, ia dijadikan khuliqa min nur. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Malaikat adanya akal fikiran, tetapi tidak ada nafsu. Adapun kalau kita tengok dari sudut makhluk yang lain seperti haiwan, mereka adanya nafsu tapi tidak adanya akal. Adapun manusia ada ruh. Dengan ruhlah hari ini kita dapat meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal Allah Taala kurniakan kepada kita. Maka dengan kebijaksanaan inilah membuatkan manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada jasad, al-aqlus salim fi jasm salim. Akal yang cerdas akan melahirkan badan yang sehat. Dan kita juga ada nafsu. Nafsu bila diguna dengan cara sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ianya akan mendatangkan manfaat yang cukup banyak. Tapi bila digunakan perkara yang bertentangan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala,
maka kita berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu manusia ni diangkat sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sebab apa? Mereka adanya kebijaksanaan dan mereka diberikan peluang untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka diberikan peranan demi peranan. Dan peranan ini tak boleh dilaksanakan oleh malaikat. Peranan ini tidak sesuai untuk dilaksanakan oleh selain daripada itu. Kerana masing-masing ada posisi masing-masing. Inilah ruang dan peluang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau nak bicarakan soal dari sudut muhasabah Ramadan, saya kira sayalah orang yang paling tidak layak. Kerana apa? Kita kadang-kadang jauh daripada suatu perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kita masih dalam hidayah dan taufik Allah Ta'ala, tapi terkadang kita rasa diri kita ni lalai dan alpa. Kadang-kadang kita rasa dalam keadaan kita melakukan doa kita berdoa kepada Allah, tapi belum lagi hadir perasaan manis dan lazat dalam mengerjakan ibadah. Kita sujud dalam keadaan kita masih mengingati cinta dunia kita melebihi daripada segalanya dan kalau kita tengok dalam kehidupan kita. Maka dengan kedatangan bulan Ramadan ini, kita diajar dan dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mengawal jasad kita. Untuk apa? Untuk mengawal akal kita. Untuk apa? Untuk mengawal nafsu kita. Dan juga kita mengawal ruh kita. Semuanya ini adalah dengan kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakinatun nafsiyah, jiwa yang tenang. Bagi orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memperolehi jiwa dia dalam keadaan ketenangan kepada Ta'ala. Tidak kita berpuasa melainkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita berbuka melainkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita bersedekah melainkan kerana Allah Ta'ala. Tidak kita mengerjakan muamalah dan sebagainya melainkan kerana Allah. Tidak ada lagi kita membesarkan makhluk, mengharapkan makhluk, meletakkan sesuatu pengharapan yang besar terhadap makhluk sehingga kita menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sudut aspek kesihatan, siapa kita nak paksa Allah Ta'ala untuk berikan kita kesihatan? Siapa kita nak paksa Allah Ta'ala untuk cukupkan keperluan rezeki kita? Dari sudut segala aspek, siapa kita nak berbicara, nak berhajat, nak minta sesuatu supaya Allah Ta'ala memperkenankan hajat permintaan kita? Walaupun kita tahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, tetap berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah tak akan perkenan. Bahkan Allah hampir kepada kita. Kalau kita tengok, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ustaz Safwan boleh sambung sampai habis. saya baca sikit. Nak tunjuk kepada kita bila mana Allah Ta'ala menyatakan kepada baginda Nabi SAW, apabila ditanya tentangku oleh hamba-Ku, wahai Nabi, katakanlah aku ini qarib, ujibu da'watad da'i iza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sungguhnya tuan Allahu Rabbi, kita ni kadang-kadang di luar Ramadan suasananya tidak sama dalam keadaan kita berada dalam bulan Ramadan. Maka dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala bagi kita peluang, kita kena muhasabah diri kita. Di luar Ramadan kadang-kadang kita sukar untuk menjadi Allahumma ja'alil Qur'an alana, sukar untuk kita menjadi rakan karib kepada Quran. Maka dalam bulan Ramadan ramai dari kalangan kita mengambil ruang dan peluang untuk sentiasa melazimi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ramai juga kita memaknakan Ramadan dengan meletakkan satu target untuk kita nak khatam Al-Quran. Tuan-tuan, kita masih di fasa awal Ramadan. So, ambillah peluang untuk kita plan, do, check and action segala apa kerja yang ibadah yang nak kita lakukan dalam bulan Ramadan, supaya manusia yang ada wawasan dan matlamat, insya-Allah
akan mencapai sesuatu yang terbaik. Orang putih kata apa? Orang putih, saya lupa nak kata. Tidak ada perancangan maka menempuh kegagalan. Wallahu alam. Macam mana dia punya ayat, lupa nak sebut. Maka ambillah peluang tuan-tuan. Kadang-kadang kita disibukkan sewaktu kita nak berbuka. Itu waktu-waktu mustajab doa. Kita ada ahli keluarga, tidak semestinya kita buat halaqah itu halaqah dari sudut membaca ayat suci Al-Quran. Tidak semestinya tadabbur Quran. Buatlah apa-apa sekalipun, asalkan kita taqarrub ila Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bawa ahli keluarga kita untuk mendekati supaya kita mendapat sesuatu yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah peluang dan ruang dalam bulan Ramadan ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mengasihkan kita. Kita dalam kehidupan ni, kita kena ingat akhirat. Macam mana kita nak ingat akhirat kalau dalam suasana kita bekerja kita tak ingat akhirat? Dalam suasana kita melakukan hubungan perhubungan sama kita tidak ingat akhirat. Kita ada ahli keluarga, kadang-kadang kita tak ingat akhirat. Maka kita kena ingat kita besok, akhirat besok, kita nak masuk kubur, kita tak bawa duit. Dahlah kita tak bawa duit, harta kita tinggal. Kita ada segala kemewahan yang kita duk kejar pulun ni sampai masa kullu nafsin za'iqatul maut, kita tinggal semuanya. Kita tak ada bawa apa pun, kita hanya bawa amal. Allah, sedihnya rasa. Sedih tuan-tuan, pulun cari, pulun sampai kadang-kadang nak solat fardu berjamaah pun tak dan. Kadang-kadang nak belajar tentang solat tak dan. Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah fa inna. Sungguhnya tuan-tuan, hari akhirat perkara pertama dihisap sebelum daripada puasa adalah sembahyang. Sembahyang tak sempurna tak akan menatijahkan puasa itu masuk syurga Allah Ta'ala. Perkara pertama solat. Allahu Rabbi. Maka kita kena sempurnakan solat kita. Kita kena cuba belajar untuk sempurnakan solat kita. Kita ada anak, didik anak bagaimana kaifiat sembahyang. Bukan nak pergi solat, ajak anak bawa musafir, nak solat jamak, begini. Didik anak bagaimana nak niat, bagaimana nak qiyam. Solat perkara pertama yang akan dihisap hari akhirat. Kita nak masuk syurga Allah Ta'ala, kita nak bawa bahtera kita ni, segerombolan kita ni semua nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara pertama yang perlu kita sempurnakan adalah solat. Maka disusuli puasa. Illa sawm, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis kursi, fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa. Puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Betul, Allah Ta'ala akan memberikan balasan, natijah yang terbaik, gandaan pahala yang terbaik. Dan pahala puasa kita kata dalam bulan Ramadan bukan sekadar 10 gandaan pahala, bahkan sampai ke 700. Itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejauh mana kita menyempurnakan tuntutan dari sudut ibadah, sejauh mana kita mengerjakan dengan hati yang ikhlas, maka kita akan mendapat saham yang terbaik untuk hari akhirat tuan-tuan. Tuan-tuan, di hari akhirat kelak, satu hari di hari akhirat menyamai 1000 tahun dunia kita hidup. Kalau kita kata umur kita 100 tahun hidup di atas muka bumi ini, 2 jam saja tuan-tuan di hari akhirat. Masya Allah. Kadang-kadang kita tak nampak prioriti utama kita adalah matlamat menuju wawasan hari akhirat. Hidup kena fikir soal akhirat, bekerja kena fikir soal akhirat. Ada ahli keluarga, bawa ahli keluarga fikir soal akhirat. Ni nak buka puasa ni tuan-tuan, bukan sekadar letak mutabak, bukan sekadar letak roti john, bukan sekadar letak. Kena fikir ni makanan ni daripada mana. Makanan kena fikir daripada mana. Orang alim tuan-tuan, seorang orang alim tuan-tuan, keluarga disediakan makanan, dia kehairanan sediakan makanan, ditanya bagaimana kamu boleh menyediakan makanan dalam kadar segera. Kebiasaan kamu buat lewat waktu baru boleh makan, tapi kadar segera. Pagi-pagi dah dapat makan,
lalu dinyatakan oleh keluarga dia, aku masak makanan ini di luar rumah. Bila masak di luar rumah, dia kata tuan-tuan, dia kata masak di luar rumah dengan menumpang cahaya rumah jiran sebelah. Rupanya dia ni dalam keadaan serba kekurangan, ditumpang masak kat luar, ada cahaya ditumpang, maka mudahlah proses pemasak makanan tersebut untuk dihidangkan nak bagi makan. Maka orang alim tuan-tuan di tangan dikata, orang tumpang makanan sekalipun dikira subhah, orang tersebut tidak sujud kepada Allah Ta'ala, orang tersebut orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, makanan tersebut dia tak makan. Tapi kita tak, apa yang dihidang semuanya sedap dan lazat belaka. Bagaimana kita nak membentuk diri kita untuk sentiasa sujud kepada Allah Ta'ala, ingat dan berdoa sampai kita boleh merintih dan menangis kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Allahu Akbar. Inilah kelemahan iman yang ada pada diri kita. Maka kita kena fikir tuan-tuan. Saya tidak kata tuan-tuan, tapi saya kata diri saya. Kadang-kadang halal dan thayyiban ini kita tak jaga dengan baik, kita ambil saja. Kadang-kadang ada unsur subhah pun kita ambil juga tuan-tuan. Allahu Rabbi, ini kelemahan diri kita. Tak apalah, perkara yang lalu telah pun berlalu. Sekarang kita muhasabah diri kita. Adakah perkara itu dibolehkan dari sudut syarak? Adakah perkara itu tidak berada pada unsur subhah? Adakah perkara itu kita kena kaji dan teliti. Kalau sekiranya dari sudut aspek tersebut perkara ini adalah perkara dari sudut sumber rezeki yang membawa barakah, maka kita makan, maka kita ambil. Bagaimana kita pergi rumah tu guru kita, makan semakan-makan. Sebab apa? Kita tahu sumber rezeki ini, sumber rezeki ini akan membuahkan daging yang tumbuh daripada kita. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, orang yang melazimi baca Al-Quran walaupun tak ada duit, walaupun tak ada kesenangan, tapi hati dia bahagia. Itulah orang yang pertama bangun di awal pagi, dia boleh sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di pagi hari. Masyarakat tak lain tak tahu. Kita tak. Kita pergi sujud, kita pergi melakukan ibadah, kita selfie. Alhamdulillah hari ini kita dapat berqiyamul lail. Nampak tak tuan-tuan kelemahan yang ada pada diri kita? Saya tak kata benda itu salah, boleh kita buat. Mungkin dalam bentuk dakwah, kita nak seru manusia ni. Tapi sampai bila kita nak menggunakan pendekatan dakwah, dakwah itu mendekati, bukan dakwah itu didekati. Maka kita ini tuan-tuan, Allahu Rabbi, kena ambil ruang dan peluang untuk kita sentiasa mendekati dari sudut mengerjakan ibadah supaya kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Sebagai terakhir, kalau kita tengok dalil yang pensyariatan berpuasa, akhirnya disebut la'allakum tattaqun, memberikan gambaran kita ni semua ada harapan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Takwa ini selalu dipesan oleh khatib, wattaqullah, ittaqullah, pesan oleh khatib setiap minggu, saban minggu. Bukan Ramadan saja. Ramadan saja kita guna dalil ini untuk pesan di antara kita sebagai mau'izah, sebagai tazkirah. Tapi hakikatnya setiap hari tuan-tuan, dalam hari Jumaat khatib pesan, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Definisi takwa ini pelbagai. Di antara itulah menjaga dari sudut aspek pemakanan dan sebagainya. Kita tengok orang boleh letak ayat Ibu Dina dekat kedai, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini secara khusus, orang yang bertakwa dia akan mendapat suatu kebaikan daripada Allah Ta'ala secara khusus. Tapi kalau orang tidak bertakwa, dia boleh dapat sesuatu yang terbaik, tapi dia tak dapat dari sudut Ar-Rahim daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kekayaan hati dia, ketenangan hati dia, kedamaian hati dia, dia nak masuk syurga, dia tak akan dapat. Hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Syurga disediakan kepada orang bertakwa. Neraka disediakan kepada orang yang berdosa, melakukan dosa. Moga-moga kita semua ini digolongkan dari kalangan hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan dapat kita menyempurnakan tuntutan ibadah dalam kehidupan kita. Saya teringat satu buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi,
kita bukan nak jadi hamba Ramadan, kerana Ramadan itu hanya 30 hari, tapi kita adalah merupakan hamba Allah. Selagi mana kita hidup, kita mestilah mematuhi titah perintah Allah Ta'ala, tunai perintah Allah Ta'ala, tinggal ketegahan Allah Ta'ala. Azam tuan-tuan, bekalan Ramadan ini manfaatnya sepanjang tahun tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa orang yang istiqamah mengerjakan solat fardu berjamaah. Tak dapat di surau ni, di masjid, tak dapat di masjid, di rumah, musafir mana sekalipun. Bumi Allah adalah luas. Tengok Ustaz Safwan datang dari jauh. Jadi tuan-tuan beruntung. Ini semua ketentuan Allah Subhanahu Ta'ala, dapat mengambil barakah daripada orang alim, al-ulama warasatul anbiya. Kalau tidak ada ni tuan-tuan, hati kita pun itulah dia, walaupun nampak macam kita datang just mungkin kita ada keuangan, kita mampu, tapi hakikatnya kita tak dapat beli dari sudut apa yang telah dipersembahkan, dipimpin kita tak mampu tuan-tuan. Maka tuan-tuan ambillah manfaat ni tuan-tuan. Sebulan bukan sekadar jadi kawan atau member sepanjang Ramadan, sepanjang tarawih saja, tak. Waktu-waktu lain dampingilah tuan-tuan. Bila kita berkawan dengan orang alim tuan-tuan, dipakai minyak wangi, kita tetap terpalit bau wangi tersebut tuan-tuan. Mudah-mudahan ada barakah dalam diri kita. Boleh minta Ustaz doakan kepada kita dan semua termasuk diri saya. Mudah-mudahan inilah suatu kurniaan daripada Allah Ta'ala yang kita syukuri. Bila kita syukuri, la in syakartum la azidannakum, maka Allah Ta'ala akan tambah nikmat dalam kehidupan kita. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurang dan lemah daripada kelemahan yang bicara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.